Okey, boleh kita mulakan tahun ini? Sebelum tu, Ami, mic dan kamera. Didengar ya? Boleh? Okay. Okey. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dan dengan izinnya dapat kita bertemu dan mengadakan satu talk pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengupas satu topik yang sangat menarik iaitu talk mengenai penerbitan buku digital ataupun lebih dikenali sebagai e-book. Dan diingatkan kepada para hadirin untuk memberi perhatian dan alert kerana kami akan memberi Google Form pendaftaran pada bila-bila masa, mungkin pada pertengahan ataupun di akhir talk ini. Okey, baiklah, sebelum kita teruskan program kita pada hari ini, bab kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Izzati Aisyah binti Muhammad, pelajar tahun 3 Sarjana Muda Bahasa Arab dan Kesusasteraan Islam, merangkap moderator pada pagi ini. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, bagi menyempurnakan program kita pada hari ini, saya menjemput penasihat subjek industri karya kreatif baharu di Malaysia iaitu pensyarah kami Dr. Muhammad Adi Amzar Muhammad Nawawi untuk menyampaikan kata alu-aluan sebagai pembuka program kita hari ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Alhamdulillah alamin wa sallallahu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih moderator Izzati Aisyah. Okey, selaku moderator untuk talk seminar mahasiswa bersama industri buku pada pagi ini. Yang saya kasihi panel jemputan kita pada talk seminar kita pada pagi ini, iaitu yang pertamanya Cik Amir daripada Penerit Ilmu, dan juga yang keduanya adalah Cik Zahiruddin Zabidi daripada penerbit AUM. Sebenarnya ada lah. Okay. Ada lagi kot. Okay. Alhamdulillah, hal pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya. Alhamdulillah pagi ini dapat diadakan sekali lagi lah talk ataupun seminar mahasiswa bersama industri perempuan ataupun mahasiswa bersama industri buku yang dikelolakan oleh para pelajar untuk pelajar tahun 3 untuk subjek di bawah kendalian saya lah, iaitu BAS 4833 industri karya kreatif baru di Malaysia. Okay, jadi alhamdulillah pertamanya saya mengucapkan beribu-ribu penghargaan dan juga tahniah kepada para pelajar subjek Quran kerana dapat sekiranya mengendalikan ataupun menghostkan, mengajukan seminar ini. Okay. Yang pertamanya pada minggu lepas lah, pada 15 Januari, dan yang keduanya pada hari ini, ataupun pada pagi yang mulia ini, iaitu pada 22 Januari. Okay. Walaupun pada permulaannya, permulaan kata BBB untuk memulakan program ini banyak cabarannya dan juga banyak mehnahnya yang perlu untuk ditepuhi. Ala kulli hal, para pelajar subjek ini pada pada peringkat akhirnya, pada jasa penamatnya, dapat juga menyelesaikan misi ini. Okay? Dan untuk hari ini, dari segi peratusannya, dah sampai 70% sajalah. Lagi 30% ni adalah pada pagi ini. Okay? Dari segi kelangsungan dan kelancaran program ini. Jadi sebenarnya subjek ini dirangka adalah untuk pengetahuan para audiens ataupun para rakan-rakan yang sedang mengikuti live ini. Subjek ini adalah satu subjek yang subjek pilihan lah, yang diberikan pilihan kepada mahasiswa untuk memilih subjek ini. Tetapi once mereka dah memilih, mereka perlu
ada assignment ataupun ada assessment yang telah dibentuk oleh moderator dan juga oleh resource person sampai ini bagi memastikan bahawa mahasiswa ataupun mahasiswi khususnya untuk para pelajar sarjana muda bahasa Arab dan juga sastra Islam di Fakulti Penyambung Sultan Muslim mampu untuk terdedah kepada industri-industri kreatif yang ada di negara kita ini. Seperti mana kita tahu dasar industri kreatif negara ataupun DIKN telah diasaskan ataupun telah dilanjutkan oleh kerajaan pada 2010. Telah diasaskan, diperkenalkan. Jadi di bawah dasar itu ia telah memperlihatkan satu usaha berterusan kerajaan bagi memartabatkan industri kreatif ini. Seperti mana kita tahu industri kreatif ini dia terbagi pada beberapa cabang ataupun beberapa bahagian, dan industri pembuka ini juga tidak terlepas daripada termasuk daripada kategori ini. Dan juga yang penting ia menyumbang kepada KDMK negara lah, ataupun menyumbang kepada pertumbuhan pesat kepada ekonomi negara itu sendiri. Jadi untuk semester ini ia merupakan subjek kali pertama ia ditawarkan kepada para pelajar, dan boleh dikatakan sebagai subjek ini sebagai perintis lah, ataupun dari segi boleh nak kata sebagai experimental subjek lah ataupun semester ini adalah sebagai satu semester eksperimen kepada pelajar ini untuk kita nak memperlihatkan subjek ini sejauh mana ia boleh memberikan kesan pendedahan kepada pelajar itu. Untuk pengetahuan hari ini juga, selain daripada pengajuran seminar ini yang menyumbang kepada markah kepada para pelajar subjek ini, mereka juga telah ditugaskan untuk pergi bertemu dengan syarikat industri buku. Ada create 4 grup, jadi 4 grup mereka telah pergi turun ke lapangan ataupun turun ke syarikat itu sendiri, berjumpa dengan penggiat industri buku dan juga pemain industri, dan mengutip data bagaimana syarikat itu boleh survive, berkembang, dan akhirnya ia dapat memberikan sedikit input kepada para pelajar ini sendiri untuk mereka memfikirkan apakah yang mereka bersumbangkan kepada diri mereka sendiri selepas mereka telah bergraduasi daripada usia ini. Jadi saya fikir subjek ini merupakan satu subjek yang cukup penting. Setelah kita melihat kadar graduate employability di negara kita ini masih tinggi lagi lah, maksudnya yang tidak bekerja dan sebagainya. Jadi perlunya pendedahan kepada para pelajar untuk mereka bersikap ataupun mereka memikirkan dengan kreatif, ataupun mereka berfikir di luar kotak. Bagaimana mereka mahu untuk berdiri dengan kaki sendiri apabila mereka grad ataupun graduasi daripada usia ini. Bukan memikirkan bila aku boleh masuk kerajaan ke ataupun kerja di mana, tapi mungkin ada satu alternatif yang terbaik ataupun yang lain daripada yang lain. Mereka mampu untuk membuka syarikat ataupun memberi peluang kepada orang lain untuk bersama dengan mereka mungkin membuat syarikat buku ataupun apa juga yang orang kata yang berkisar ataupun terikat dengan orang kata aspek keusahawanan. Jadi kita sekarang ni berada pada zaman orang kata revolusi industri 4 ataupun 4.0. Kita mesti bersedia ataupun para pelajar mesti bersedia untuk pergi dengan lebih jauh. Kita mesti ada bersikap daya tahan yang sangat kuat, supaya anda sendiri mampu untuk masuk pada industri yang tertentu, dan paling terbaik adalah anda sendiri memberikan ataupun membuka peluang pekerjaan kepada orang lain. Itu yang terbaik lah kalau sekiranya dapat lah. Tapi apapun ala kulli hal, saya merasakan bahawa pendedahan kepada subjek ini merupakan satu asas kepada pelajar untuk pergi dengan lebih jauh lagi. InsyaAllah saya merasakan anda semua boleh survive sekiranya anda mempunyai perancangan, anda mempunyai satu objektif, misi dalam pembelajaran anda, dan anda nampak apakah yang anda perlu kejar atau perlu dapat once anda dah graduate ataupun anda dah menamatkan pelajaran di Fakulti Penyambung Utama Universiti Islam Malaysia. Jadi buat akhirnya saya rasa saya mengucapkan beribuan tahniah dan penghargaan sekali lagi kepada penganjur lah, especially para pelajar untuk subjek ini,
kerana berjaya menganjurkan satu seminar yang memberikan manfaat bukan sahaja kepada mahasiswa di USIM, bahkan kita mahu orang luar juga mendapat manfaat dan juga mendapat sedikit ilmu yang boleh dikongsikan daripada ahli penceramah panel kita pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan ibu dan juga bagaimana untuk memartabatkan industri pembukaan ini. Jadi akhir kalam, saya mengucapkan tahniah sekali lagi kepada pengajar dan mudah-mudahan perkongsian yang akan diutarakan oleh ahli panel pada pagi ini akan mendapat inayah dan juga mendapat keredaan daripada Allah Taala. Itulah insya-Allah. Jadi saya rasa setakat ini saja kot perkongsian pada saya ucapan alur saya pada pagi ini. Saya akhiri dengan aku qouli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kepada moderator. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Adi Amza atas kata alu-aluan sebentar tadi. Semoga kita semua dapat mengambil istifadah, kebaikan dan manfaat daripada mutiara kalam pensyarah kita sebentar tadi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para hadirin yang hadir pada hari ini dan terima kasih kepada Tuan Amir bin Abdul Hamid kerana sudi meluangkan masa untuk menjadi panel kita pada hari ini. Jadi serba sedikit tentang panel kita pada hari ini. Nama penuh beliau ialah Amir bin Abdul Hamid. Beliau merupakan seorang editor perolehan buku puris di Galeri Ilmu Serniar Berhad. Tuan Amir berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Penerbitan di UiTM Shah Alam. Beliau berpengalaman menjadi seorang editor buku sejak tahun 2010 sehingga sekarang. Juga pernah menjawat posisi eksekutif pemasaran selama 2 tahun. Sebelum memulakan kerjaya di Galeri Ilmu, Tuan Amir telah berkhidmat dengan pejabat penerbit UTHM selama 2 bulan untuk kerja-kerja berkaitan penerbitan jurnal juga buku rujukan edaran dalaman kampus. Antara buku bestseller yang beliau uruskan ialah Cinta High Class dari Ustazah Fatimah Syarha dan Dr. Farhan Hadi, Trilogi Takdir dari Hilal Ashraf, Keimanan Cinta di Drama TV 9, Hani Drama TV 3 dan Saya Tunggu Awak dari Bonda Nur. Tuan Amir diamanahkan untuk menguruskan buku puris sebagai editor perolehan dan fokus kali ini tertumpu kepada 2 genre sahaja iaitu komik puris, komik dakwah dan tarbiyah untuk remaja dan buku kreatif iaitu novel, novelet, cerpen yang bergenre seram dan mistik. Jadi itulah serba sedikit pengenalan diri panel kita hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada Tuan Amir untuk berkongsi pada pagi ini berkaitan penerbitan buku digital ataupun e-book. Silakan Tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Clear tak suara? Dengar tak? Dengar. Okey, alhamdulillah. Jadi pertamanya terima kasih kepada pihak penganjur dan moderator dan juga pada pihak universiti lah kerana sudi menjemput saya untuk pagi ini berkongsi lah. Saya suka dengan tajuk apa orang cakap dia punya sesi ni, sharing session. Yang mana saya pun niat nak berkongsi lah apa yang saya tahu, apa yang saya dah lalu dan insyaAllah semoga apa yang dikongsikan ni kita ambil manfaat lah insyaAllah. Jadi seterusnya saya minta kepada JK sebenarnya minta tolong mainkan slide. Boleh tunjuk slide terus? Okay, nice. So sesi saya insyaAllah sampai 10.30. Okay, next. Jadi insyaAllah boleh tukar slide seterusnya. Okay. Saya diminta untuk bercerita tentang penerbitan buku digital atau e-book. Jadi seperti mana yang tertera, itu Facebook saya. Kalau ada yang tanya kenapa Risha Hamzah, sebab sebagai editor, saya rasa saya perlu jadi penulis juga. Saya kena jadi penulis. Selain daripada saya komen karya orang, saya perlu ada karya saya sendiri. Ini berlaku tahun 2012 lah, lama dululah. Waktu tu saya cari nama pena sebab bagi saya nama pena ni macam alasan saya nak ada 2 identiti berbeza lah. Editor tu saya sendiri dan penulis tu orang lain yang juga saya guna nama Risha Hamzah. So lepas ni kalau ada nak add ke apa, insyaAllah kita boleh berkawan-kawan lah di media sosial. Seperti yang dah dimaklumkan tadi, saya masuk Galeri Ilmu sejak 2010 sampai sekarang dan lately saya banyak berurusan dengan konten digital lah. Maksudnya saya lebih banyak buat IG live untuk promote buku motivasi. Untuk puris pula, last penerbitan tahun 2020. Selepas COVID datang, memang banyak
terhentilah orang cakap penerbitan untuk bahagian kreatif ni, dan fokus kalau galeri sekarang lebih pada buku agama, kitab-kitab dan juga buku motivasi dan kewangan. So bila berlaku pandemik inilah yang mana saya bermulalah dengan penerbitan e-book. Seperti yang tertera kalau boleh tengok tu, itu antara e-book yang alhamdulillah saya dah terbit di web store saya sendiri. Okay, next. Jadi ini antara kisah yang boleh kata titik mulalah macam mana saya boleh terlibat dengan penerbitan buku digital. Yang mana saya asal memang masuk industri sebagai pemain buku di fizikal lah, orang cakap buku tradisional, buku yang kita boleh pegang, yang dijual di kedai-kedai buku. Tapi bila pandemik datang ni, dia bukan sekadar memberi kesan pada industri buku. Semua kita tahu kan, termasuklah kami di industri buku, dan macam mana yang kita tahu banyak kedai buku terpaksa ditutup, dan teknologi telah mengubah macam pagi kita ni. Kalau dulu sebelum ni, kalau sesi perkongsian ni biasa yang saya pernah buat bengkel lah, contoh kita akan buat di offline, kita sewa dewan, bilik seminar. Tapi bila datang pandemik ni, kita terpaksa adapt dengan situasi baru, dan alhamdulillah kita dah makin bercakap asimilasi dengan teknologi. Kita biasa dengan StreamYard, dengan Zoom, FB Live, IG Live, macam-macam live kita buat sekarang ni. Even sekarang ni pun saya yakin dan percaya, bukan sekadar kita yang sedang buat seminar, buat talk session ni, banyak lagi sedang live sekarang ni. Dan dia telah mengubah juga norma membaca buku. Daripada sebelum ni kita baca buku fizikal, dan kita terpaksa keluarkan buku online, yang mana buku digital e-book ni bukan benda barulah. Boleh search lah dia punya asal usul, saya takkan cakap benda tu. Dan mana buku-buku fizikal ni, yang mana saya ada bahan tu, saya convert menjadi e-book. Yang mana saya cakap tadi, e-book yang saya terbit tu, saya ada kedai buku digital saya sendiri, e-book store. Nanti saya akan cerita detail di penghujung insyaAllah. Okay, next. Jadi tuan-puan, para pelajar, siapa-siapa yang sedang mengikuti kami pagi ni, insyaAllah ini benda yang akan saya kongsikan lah, apa yang saya akan kongsikan. Okay, next. Saya letak kepada 4 bahagian. Pertama, saya akan memberi pengenalan lah tentang kenapa orang menulis e-book, dan perbezaan buku fizikal, buku digital. Dan juga saya akan selitkan sikit apa cara-cara paling mudah, paling basic nak buat e-book. Semua orang boleh buat, memang bagi saya sangat simple. Dan yang keempat, saya akan buat penutup tentang e-book, satu alternatif lah, yang mana selain kita baca buku fizikal, pilihan masing-masing. Dia satu benda yang kena buat, membaca. Tapi kalau nak baca e-book pun boleh, fizikal pun boleh. Bismillah. Next. Okay, so sebagai pengenalan saya nak cerita kenapa orang menulis e-book lah utamanya. Okay, next. Jadi semua kita ni ada cerita masing-masing. Ada kisah, ada rahsia yang nak dikongsikan. Macam saya editor, macam Dr. Adi pensyarah, macam moderator, student. Kita semua ada posisi kita masing-masing, dan ada tip-tip belajar, tip mengajar, tip membuat. Macam saya nak kongsikan cara buat e-book. Dan benda tu bila kita dokumentasikan, kita e-bookkan dia akan bagi manfaat lagi banyak orang lah. Dan antara lain penulisan ni kita nak terapi diri. Ada orang menulis ni sebagai orang cakap benda yang menenangkan. Dia nak luah, ada orang tak faham. Tapi dia menulis sebagai terapi diri. Itu yang ada kadang tulis puisi, ada yang buat komik kan. Ada yang lagi terror buat lagu kan, contoh. Sebagai kerjaya, macam saya kerjaya lah. Memang saya dalam industri, saya pernah menulis buku dan saya mengedit buku. Sekarang ni saya menjual dan mempromot buku. Lepas tu minat. Hobi lah, hobi senang cakap. Hobi orang macam-macam. Ada suka mancing, ada suka orang cakap tengok movie. Ada orang suka menulis. Dan ada pula yang ni lebih serius punya. Ada orang menulis untuk KPI dia. Key Performance Indicator kan. Dia punya prestasi dia nak ada certain part dia kena tulis untuk naik pangkat ke apa ke, contoh kan. Dan untuk orang bisnes, dia nak branding diri dia. Bila ada buku dia, kisah kejayaan dia, autobiografi dia, benda tu represent dia punya company dia, nampakkan kredibel dia punya syarikat dia. Jadi benda-benda ni
berkait rapat dengan penulisan. Dan ini bagi saya antara sebab utama saya join untuk buat e-book ni, untuk jana passive income, residual income kan. Pendapatan orang cakap yang berterusan, sekali tulis tapi setiap bulan duit masuk. Tak banyak sikit orang cakap. Lebih baik daripada tak ada langsung kan. Okay, next. Okay, so untuk diri saya pula secara peribadi, ini sebab utama kenapa saya menulis lah. Sebab saya sangat percaya dan yakin setiap kita ni ada anugerah yang sangat berbeza. Sangat berbeza, lain-lain orang, lain-lain bakat. Tapi untuk saya perasan diri saya sendiri, saya ada bakat menulis, yang mana menulis ni bagi saya satu anugerah yang kalau kita sendiri sebagai orang Islam, kita yakin bukan saja Allah bagi ni. Dia, kelebihan Allah bagi kita ni atas nama dakwah. Maksud dakwah ni dia akan dipersoal. Apa kita buat dengan kelebihan penulis kita, kelebihan sekian-sekian kita tu, bukan saja-saja Allah bagi. Jadi benda ni saya gunakan, insya-Allah, contoh macam bagi ni, bila saya dapat jemputan lah nak cakap daripada salah seorang JK. Bagi saya benda ni memang saya kena bagi. Saya kena usaha habis baik untuk berkongsi. Sebab jemputan ni bagi saya bukan saja-saja. Mungkin ada orang lagi baik. Pasti ada orang lagi baik. Tapi bagi saya bila saya dijemput ni, itu satu peluang dan ruang untuk saya berkongsi apa yang saya tahu. Supaya bila saya tak ada, benda tu berterusan untuk menjadi saham akhirat saya. Dan macam saya beritahu tadi, sebagai passive income, memang Alhamdulillah saya dah merasa benda tu. Dan benda ni juga yang mungkin antara persoalan lah orang akan tanya. Nak buat e-book nak jual kat mana, macam mana nak terbit apa semua. Itu insya-Allah ujung nanti kalau boleh nak ada sesi all jawab, kita akan kongsikan benda tu. Dan ini antara rekod saya lah bila saya dah orang cakap buat e-book ni, itu rekod yang saya boleh kongsikan. Saya dapat hasilkan 30 e-book dalam 2 bulan. Lebih kurang satu e-book 2 hari. Dia antara lain sebab yang saya boleh cakap senang kat sini. Bila pandemik datang, buku dah tak terbit. Penerbit pun tak tahu bukan tak tahu, penerbit dah tak terbitkan untuk bahagian saya ni lah. Jadi benda ni saya kesian dekat penulis. Saya kesian dekat penulis sebab bahan dah siap. Jadi saya offer lah untuk terbit dalam bentuk e-book. Dan e-book yang diterbitkan ni pula bukanlah orang cakap 100 muka surat terus. Dia kita bagi-bagikan. Part 1, part 2, part 3. Kita terbit dulu satu bahagian. Itu antara perjanjian saya dengan penulis lah. Antara punca kenapa boleh dapat e-book yang banyak dalam tempoh 2 bulan. Bahan dah ada. Tinggal lagi convert jadi e-book. So apa yang saya rasa? Selepas saya dah join dengan e-book ni, memang satu kepuasan yang orang yang minat menulis, dia rasalah benda tu. Dan memang macam beginilah, saya sangat seronok. Lagi-lagi bila tengok pelajar-pelajar, dengar pula Dr. Hadi cakap, ini kos eksperimental kan. Apa nama kos ni? Industri Karya Kreatif Baharu di Malaysia. Kursus yang saya baca, wow. Dah ada kursus ni memang sangat bagus lah. Memang kalau saya nampak benda ni memang boleh pergi jauh. Kena cara gaya dia memang sangat-sangat diperlukan lah. Dia punya demand untuk kursus ni. So, bila saya pula join e-book ni, dia bukan sekadar tertakluk dalam Malaysia. Saya dapat tambah network. Kami ada komuniti kami sendiri, e-book ni. Macam Alhamdulillah, lepas saya join sejak 2020 tu, antara kenalan yang saya kenal daripada Singapura, daripada Indonesia, yang mana kita buat event, macam sekarang ni online, yang pernah saya buat dengan kawan di Singapura, maknanya dia merentas sempadan. Penulisan kita ni bukan sekadar jago kampung lah orang cakap kan. Dia boleh pergi kawan kita kat UK ke apa, memang ada. Kami punya salah seorang komuniti, dia duduk kat England, doktor, apa nama saya lupa, maafkan saya. Jadi memang dia tak terikat dengan sempadan lah. Macam kita tahu sekarang ni nak rentas negara banyak dia punya SOP semua. Tapi dengan e-book ni, Alhamdulillah, kita dapat berkawan dengan lebih luas. Itulah kalau tengok kat cover tu, e-book yang saya kongsikan macam mana saya hasilkan 30 e-book dalam 2 bulan. Cara mudah buat e-book yang akan saya kongsikan sikit, dia punya tip di sesi ketiga nanti. Okay, next. Okay, so saya nak cerita pula tentang perbezaan buku fizikal dan buku digital. Apa beza dia? Sama ke? Beza sangat ke? Okay, next.
So secara asas buku elektronik ni dia macam-macam format lah. Paling orang tahu PDF. EPUB, MOBI, SGW. Ini semua antara format buku e-book lah. Tapi yang kami biasa buat, saya biasa terbit, PDF lah. Itu paling simple lah. Dan dalam e-book ni pula, dia yang bestnya, dia banyak gambar lah. Kalau kita nak cetak buku fizikal, gambar ni antara yang kita fikirkan sebab nak cetak warna. Warna ni bukan satu benda yang murah. Tapi e-book hitam putih ke color ke, kosnya sama. Internet tu lah. Dan e-book ni pula dibaca melalui peranti lah. Sama ada kita ada tab kita, handphone kita, gadget. Dan boleh disimpan dan boleh dibaca di mana-mana yang kita nak baca. Dia perlu ada gadget lah senang cakap. Untuk e-book secara asasnya. Okay, next. Next page. Okay, so ini perbezaan yang saya nampak ketara lah bila saya sendiri dah pernah buat e-book buku fizikal, buku tradisional dan e-book. Memang dari sudut kos tak boleh nafi, kos cetak sangat tinggi lah. Walaupun sekarang ni dah tak macam dulu. Dulu nak cetak buku perlu paling kurang ada certain amount, certain quantity. Sekarang ni teknologi makin canggih, boleh cetak satu naskah pun boleh. Tapi kos dia memang sangat-sangat tinggi lah. Lagi banyak cetak, lagi murah. Sebaliknya berlaku pada e-book, dia tak terikat dengan kuantiti. Memang boleh beredar, cakap tak terikat dengan kos cetak lah. Itu antara benda yang kita tak boleh nafi lah, kos cetakan, kos penerbitan. Dan bila sebut tentang buku fizikal, memang kita perlukan rak buku dan perlukan ruang, library yang sangat orang cakap luas, apa semua ni dia perlukan space. Sebaliknya untuk e-book, kita tahu dia sekadar data yang memerlukan hard disk. Kita punya gadget tu kena kapasiti simpanan tu kena besar lah. Sekarang ni handphone pun dah canggih. Macam-macam banyak lah kita boleh letak dalam tu. Bukan sekadar e-book, movie pun boleh kita letak kan. So storage dia memang orang cakap tak makan space literally lah. Dan penerbitan untuk buku memang kita tahu, kalau lagi-lagi hantar pada penerbit, macam-macam proses saringan lah. Dari sudut orang cakap syutingan pertama, gali 1, gali 2, perbincangan, macam-macam peringkat penerbitan perlu lalui. Editor, komen apa semua, ulang balik, tambah baik apa semua. Tapi untuk e-book, sangat cepat, mudah sebab dia macam tadi dia dah tak ada peringkat penerbitan, percetakan tu dah tak ada. Situ dah jimat masa dah. Lepas tu, lagi-lagi kalau terbit sendiri, kalau contoh dah ada, macam saya punya kedai buku digital sendiri, lepas habis ni pun saya nak buat e-book pun boleh. Dalam setengah jam, sejam, kalau saya dah ada bahan, kumpulkan, buat dalam Word, convert PDF, dah settle. Publish terus. Tak sampai 1 hari. Tapi buku, sangat mustahil untuk 1 hari lah. Sangat mustahil. Okay. So, buku fizikal, alhamdulillah sekarang ni kita dah tahu kita boleh beli dekat macam-macam lah. Dekat Shopee, kat online apa semua. Memang kita boleh pergi kedai buku fizikal. Tapi e-book, memang semuanya online. Beli orang cakap kalau melalui online ni tak sampai 1 minit lah kita beli terus sampai. Tapi kalau buku fizikal perlu penghantaran, mungkin 1 hari, esok sampai, mungkin paling cepat pun petang sikit sampai. Dia makan berjam lah kalau paling cepat pun. Yang seterusnya, ini berkait rapat dengan situasi semasa kita lah, yang mana kita tahu kita diuji, negara kita dilanda dengan banjir. Kita tahu banyak buku yang orang cakap musnah, hancur, rosak. Even kalau macam buku fizikal ni, okey lah, contoh lah, macam ambil buku yang cover warna putih lah. Dia kalau lama-lama, dia akan jadi kusam. Cover dia tu macam kekuning-kuningan. Itu belum cerita yang dalamnya lagi. Kalau jenis pula buku yang tak wrap, cover tu akan melengkung. Itu kita cakap fizikal dia. Dia akan mudah rosak. Belum lagi kita kalau kena makan ananai kan. Tapi buku digital ni, InsyaAllah ni memang dia tak ada lah benda-benda ni. Tak ada kerosakan dari sudut ketahanan buku tu. Dan bila dicetak buku edisi baru, dia buku kalau nak cetak, orang cakap ada pembetulan lah.
susah nak buat lah. Contoh saya pernah ada pengalaman juga, salah ISBN. Ni memang salah saya lah, saya mengaku. Buku dah cetak, dia ada ISBN kan, International Standard Book Numbering kat belakang tu. Saya salah bagi dan designer letak, dah cetak baru perasan salah. Jadi apa kami buat? Terpaksa cetak stiker. Cetak stiker, bawa balik rumah, cetak 3,000. Seorang balik lah, berapa ratus. Yang dah teredar dekat kedai buku tak cerita lagi. So, kena tampal. Itu baru salah ISBN, belum kalau ada terlepas typo apa dalam tu. Jadi, nak penambahbaikan, kena tunggu cetakan baru. Memang satu benda yang makan masa, makan duit lah. Tapi untuk e-book, walaupun rosak, walaupun kita ada typo ke apa, kita terus edit, kita re-upload balik. Benda tu pula macam saya cakap, tak makan masa yang panjang dan tak makan kos yang tinggi. Kadar kos internet dan juga orang cakap, kita dah settle, kita upload. Okey, itu secara basic lah untuk perbezaan yang saya nampak lah antara dua ni. Buku digital, buku fizikal. Next. Jadi ini mungkin fakta yang tuan-puan semua dah tahu juga, tapi saya sekadar nak berkongsi balik. Yang mana bila kita paperless ni orang cakap kan, ini antara yang diperlukan untuk menghasilkan buku. 80,000, 100,000 pokok dibalak untuk kertas dan 20,000 galen air. Pokok, air dan itu antara dia lah. Memang kita nak mesra alam lah ke arah kita nak buku digital ni dia lebih pada orang cakap mesra alam sekitar lah. Dan ini yang kita ada pilihan dengan buku digital. Okay, next. Ni yang saya bagi tahu tadi lah. Kalau tuan-puan pernah perasan artikel ni, macam bukit dah dia punya buku rosak selepas gudang ni. Backwolf BBW. Yang biasa dulu kalau penggila pencinta buku akan pergi ke mines kan. Tapi yang baru ni saya pergi dekat Tropicana, dekat Kota Damansara. Itu waktu tu tak banjir lagi. Lepas tu ujung bulan, bulan 12 kan, banjir, dia punya gudang dia pun kena juga. Walaupun kalau ikut berita tu, dia tak sangka tempat yang dia simpan tu memang tempat tinggi kan. Memang unexpected lah. Jadi ini sumber daripada berita harian yang saya dapat daripada Harian Metro. Gambar tu memang kalau tengok, sayu lah untuk kami yang buat buku ni, rasa macam wish, nak tak nak terpaksa kita semula lah. Jadi kita semula. Memang kalau ada soft copy tu baguslah. So kalau nak terbit e-book untuk versi ni tak kisahlah. Tapi buku fizikal ni dah banyak orang cakap, tak kira lagi yang hardcover kan. Memang tak jadi apalah orang cakap buku tu. Memang hancur. Okay, next. Okay, so sekarang ni yang saya nak kongsikan, ini berkenaan dengan tutorial. Tutorial paling basic nak buat e-book. Sebab nak buat e-book bagi saya ada banyak lah. Antaranya kita boleh guna Canva, kita boleh guna PowerPoint. Tapi saya prefer untuk buat dengan Microsoft Word. Bagi saya ni semua insya-Allah, tak kira usia, dari sekolah rendah pun dah diperkenalkan. So ini kalau boleh lepas ni, rasa siapa-siapa nak buat, insya-Allah. Next. Okay. Ini comparison pula berbandingan antara buku fizikal dan e-book dari sudut format. Yang saya pernah urus terbit. Okay. So saya akan cerita tentang tebal. Kalau tengok situ, e-book dia sangat nipis, 35 muka surat pun dah dikira e-book paling minimum. Fizikal mungkin just nice 100 muka surat lah. Kalau nipis sangat tak nampak macam buku kan, macam risalah kan. Okay, next, size. Ini untuk paparan dekat digital, better kita set siap-siap A5. Tapi untuk buku fizikal, yang biasa saya dapat bahan daripada penulis, dekat screen pun kita akan guna A4. So, font untuk e-book, kami prefer guna Arial. Tapi biasa kalau dapat bahan edit, Times New Roman tak pun sekarang ni biasa kita guna apa? Calibri kan. Size font 14, besar. Lepas tu, buku fizikal 12, PNR.
Itu double spacing. Apa spacing dia sama ada untuk fizikal biasa 2.0. Jumlah patah perkataan dan juga perbezaan dari sudut harga jual. Okey, boleh tengok situ E-book tebal 35 jual RM8. Tapi buku fizikal 100 muka surat RM10. Katalah kita nak bagi daripada sudut kiraan kasar lah. Saya pernah buat buku yang saya cakap 2012 tu. Buku novel awal remaja kanak-kanak tajuk Isayo. Saya tak tahu ada ke tak. Sekarang ni kalau kami dah habis lah. Tapi rasa kalau Google, Shopee ada kot siapa-siapa yang jual pre-love book ke. Buku tu 100 muka surat. So kalau untuk e-book 100 ni maksimum lah paling tebal. So untuk budak-budak kalau e-book kita buat 35. So boleh dapat 3 bahagian. 3 bahagian 30 kan. Kali RM8 dah jadi RM24. Buku yang sama fizikal RM10. E-book RM8. Itu contohlah secara kasarnya macam mana untung dibuat kat situ. Okay, next. So kita pergi satu persatu. Okay. Alamak, dia gelap sikit Boleh nampak dah? Apa saya akan bacakan. Okay. So ini format asas lah untuk e-book. First page tu, cover tu dah kira satu muka surat pertama. Penafian tu hak cipta lah. Disclaimer, apa-apa yang kita cakap tak apa kalau kita buat fiction tak berkait dengan yang hidup maupun yang mati, watak-watak fiction apa semua. Lepas tu muka surat kandungan, lepas tu biodata diri penulis. Ini penting lah untuk orang kenal siapa writer, siapa author e-book tadi dan appreciation lah, ruangan dedikasi dan pengenalan apa benda e-book ni berkenaan apa dan konten pada e-book tadi. So total dah boleh dapat 35 surat. Lebih kurang dalam 29 muka surat untuk konten dalam tu. 30 muka surat A5. So bagi saya itu sangat-sangat sikit lah untuk penulisan kan. Itu memang bagi saja semua orang boleh tulis insyaAllah. Okay, next. Okay, ni dari sudut saiz pula. Okay. So dari sudut saiz macam saya bagi tahu dekat setting tu kita letak A5 untuk e-book. Sebab kalau kita zoom pun dia tak pecah lah, cantik lah. Okay. Ini untuk Word saya guna. Macam saya cakap ada orang boleh guna Canva lagi cantik lah. PowerPoint. Ikutlah apa kepakaran. InDesign pun boleh kalau nak. Tinggal lagi saya biasa guna apa nama Microsoft Word ni sebab dia punya file kecil. Okay, next. Okay, font. Ni setup siap-siap. Font Arial dengan untuk fizikal yang biasa saya dapat sama ada Calibri ataupun Times New Roman. Okay, next. Arial ni sebab dia non-serif kan, dia tak ada lengkung-lengkung kan. So cantik lah bila baca tu tak sakit mata sangat lah. Okay. So bila kita e-book ni tulisan tak boleh kecil sangat. 14 tu just nice. Dia sebab dia, kita nak tengok mata kita kan. So 14 tu should be okay lah. Kalau 12 tu untuk memang buku fizikal, kita dapat manuskrip, itu yang kita terima lah. Itu tak masuk layout lagi. Tapi untuk e-book 14 Arial sangat okay lah. Okay, next. Next slide. Okay. Ni spacing pula. Okay, spacing kalau yang manuskrip buku fizikal saya akan dapat, biasa dia akan buat double spacing lah. Tapi untuk e-book 1/5 dah sangat okey. Dah ada spacing lah, ada white space untuk kita baca, mata kita tak penat. Dengan font yang besar, Arial yang tak ada pelik-pelik dia punya tulisan kan. Lepas tu kita dapat spacing ni sangat okey lah untuk kita punya mata. Okey, sebab apa kalau orang cakap macam layout lah orang cakap dari sudut cover. Ni saya sentuh sikit cover. Orang guna InDesign untuk buku fizikal sebab dia nak cetak. Bila nak cetak dia kena high definition kan. Orang cakap dia punya kualiti gambar tu tak boleh pecah lah sebab nak cetak. Tapi untuk e-book guna pen pun boleh kan.
guna orang cakap apa panggil Canva pun boleh sebab banyak template kat situ. So dia bukan untuk cetakan. Jadi dia tak ada isu bila gambar tu tak terlalu detail. Okay. So nak buat guna selain ni okey. Tinggal lagi ini bagi saya yang paling mudah lah. Paling mudah, paling ringan, paling kecil saiz dia, paling mudah nak upload. Okay, next. Ini bagi saya satu benda yang psikologi lah. Psikologi dari sudut orang yang nak mula menulis. Buku fizikal saya dah kira bila 100 muka surat tadi, dia punya jumlah perkataan 20,500 patah. Kalau kita word kan kita nampak kan, words count kat bawah tu. Jadi benda tu bila dengar 20,000, dekat sekolah pun 80 patah perkataan sekolah rendah tu kan. Lepas tu dah masuk sekolah menengah mungkin up berapa ratus. Tapi untuk buat buku 20,000. Terlalu banyak orang cakap kan. Tapi kalau untuk e-book ni sekadar 3,000. Saya rasa 3,000 ni standard korang punya assignment lah kot kan. Atas assignment korang pun lagi tebal daripada 3,000 ni. Nak buat journal ke, nak buat academic writing ke. Jadi 3,000 ni semua orang insya-Allah jumlah yang sangat sesuai untuk semua orang lah untuk menulis. Even makcik yang nak kongsikan resipi pun okey. Ini saya cerita ni tak termasuk lagi kalau e-book dia banyak gambar, banyak grafik, banyak infografik, ada pula carta apa semua. Lagilah sikit dia punya jumlah perkataan. Orang cakap sekadar caption ke apa. Sebab e-book ni nak tak nak dia kena menarik lah. Dia kena menarik lah. Bergantung pada target audience, target pembaca, genre buku e-book apa kita nak buat tu. Okay, next. Okay. Ini sebelum kita nak pergi ke sesi soal jawab, untuk bahagian saya lah. Saya nak kongsikan berkenaan dengan kedai buku digital yang saya dah join, saya ada sendiri sejak 2020 yang saya ceritakan tadi. Yang mana bagi saya, okay, next lah. Tunjuk saya punya website terus dekat buku digital. Ni. Nota Dakwah Bookstore. Itu dia perkataan tu. ND Bookstore tu huruf N dengan D lah sebenarnya. The ND Nota Dakwah Bookstore. So kalau ikut saya punya tagline tu, baca buku cara norma baru. Yes. Itu maksudnya yang saya nak bagi tahu pilihan masing-masing. Saya sendiri pun kalau tanya memang jujur saya masih pencinta buku fizikal. Saya suka perasaan memegang buku, mencium buku, unwrapping buku kan, ambil bau baca. Perasaan tu memang kita yang suka buku kita tahu. Kan? Kita sampul siap-siap apa semua, itu memang masih lagi saya lagi suka benda tu. Tapi situasi semasa tak begitu menyokong ke arah tu sangat. So nak tak nak kena ada backup. Backup tu lah bagi saya, sebelum dapat pegang buku fizikal tu, kita keluarkan pilihan alternatif. Yang mana ini kedai buku yang bagi saya, kalau biasa orang nak dapatkan, kalau kat Malaysia e-book biasa e-Central, tak pun dapatkan Google Play Books, Apple Book, Amazon. Tapi ini kita dah, macam kami ada komuniti kami terbitkan, masing-masing ada kedai buku digital sendiri. Saya boleh letak best seller ke apa ke. Okay, next. Pergi ke slide seterusnya. Ni. Maknanya saya boleh letak feature by, new release, kategori apa, subkategori. Yang mana benda ni kita boleh susun lah macam kedai buku fizikal. Kita nak letak kat depan apa, best seller. Kat bawah sikit apa, buku yang dah lama ke apa. Ikut kita, susun kita. Okay. Even kalau tengok sini, Alhamdulillah, Ustaz Ahmad Dusuki pun ada juga dia punya kedai buku digital dia sendiri. So saya pun ada jual lah buku digital dia dalam kedai buku digital saya. Ini sekadar trivia. Okay, gambar tu kalau nampak yang dekat contact us tu, itu satu watak yang mana kalau tadi sebagai intro moderator dia cakap saya bahagian buku puris ni fokus pada buku seram dan komik. Ni iklan sikit lah. Yang mana yang gambar tu saya salah seorang ahli komik, dan juga sebelah tu kalau US ada Marvel, kita punya negara jiran Indonesia dia ada universe dia sendiri. Itu salah satu watak yang datang promote
dia punya filem Gundala kalau ingat. So saya sangat kagum lah dengan industri dia, dan itulah antara yang kami nak cuba bawakan industri komik. Komik ni macam kalau artis kita ada seniman, ni pekomik ni artis komik lah. Walaupun saya bukan pelukis komik, tapi saya editor komik. So waktu tu ada event kita dengan Gundala. Dia promote dia punya filem, kita pun bagilah kita punya komik dekat dia. Tapi memang sangat-sangat jauh lah dia punya level. Kita tak tahu bila. Alhamdulillah kita dah nampak sekarang ni, macam kita cakap, kita ada Upin Ipin, Bobo Boy kan. So benda tu satu perkembangan yang bagus, sebab kalau tak memang orang akan nampak komik ni satu benda yang masih lagi ramai lah. Utamanya orang-orang macam usia saya dan yang ke atas, dia nampak komik ni picisan. Padahal kita kalau nak ajar budak membaca dari kecil, lagi-lagi laki, komik lah. Tu yang untuk purih ni, ni saya nak promote lah bahagian saya pula. Orang tak tahu kan, macam kita ada komik Gempak, kita ada komik M. So kami menambahkan pilihan komik dakwah, komik tarbiyah, komik yang bagi saya komik yang insya-Allah tak lara. Jadi benda tu yang kami promote. Sebelum ni kita ada buku digital, komik fizikal. Dalam website ni pula, dalam kedai buku digital saya pun ada juga antara komik-komik tarbiyah yang kita e-bookkan dia. So kalau buku komik fizikal tu sekadar terjual dalam Malaysia, dalam kedai buku digital saya ni, komik tarbiyah tu dah boleh terjual merentas negara. Worldwide lah. Okay, next. Jadi rasanya ini cukup saya punya perkongsian sebelum soal jawab daripada moderator. Jadi apa yang dikongsi moga-moga ada manfaat, dan insya-Allah kita boleh terus. Saya serah pada Izati untuk sesi soal jawab lah, insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Amir kerana telah memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada kita semua. Jadi kita dapat disimpulkan yang mana e-book ini ialah sejenis medium penyampaian maklumat yang merujuk kepada penggunaan data digital seakan buku yang mengandungi pelbagai maklumat dalam bentuk teks, gambar atau kedua-duanya. Terbitan sebegini boleh dibaca menggunakan pembaca elektronik yang khusus seperti komputer riba dan telefon. Serta ianya mempunyai pelbagai kelebihan yang memberi kemudahan kepada pembaca-pembaca untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Jadi memandangkan kita masih ada masa berbaki, kita teruskan dengan soalan audiens dan penonton yang mungkin rasa tak sabar menunggu dari tadi. Kepada sesiapa yang ingin mengajukan soalan ataupun ingin bertanya, boleh tulis di ruangan komen. Pihak teknikal akan paparkan soalan anda dan saya akan bacakannya untuk diajukan kepada panel kita. Nampak tu? Saya baca ke macam mana? Saya baca. Okey. Okey. Soalan dari Anis Mardia. Okey. Maaf bertanya, adakah terbitan lama yang dipasarkan boleh diterbitkan semula secara e-book? Okey. Terima kasih Anis Mardia kerana bertanya soalan. Okay, bismillah. Soalan terbitan lama yang dipasarkan, yang dah dijual lah, dah dicetak tu, nak terbit semula e-book. Betul soalan tu? So, dia bergantung kepada setiap buku ni, dia sebenarnya dia ada orang cakap hak cipta. Dia menjadi sangat mudah. Katalah saya ambil contoh, buku lama yang dipasarkan ni memang 100% milik Anis Mardia sebagai penulis. Dia tak terikat dengan penerbit, tak terikat dengan, orang cakap memang sendiri punya lah. So bila sendiri punya ni memang jawapan dia sangat mudah, boleh lah terbit semula. Tapi dia akan jadi isu bila buku ni dia berkait dengan penerbit. Sebab setiap penerbit dan buku ni dah ada kontrak. Orang cakap ada perjanjian lah. Setahun, 2 tahun, paling tak pun 3 tahun. Yang dulu kita buat 3 tahun. Dalam 3 tahun, buku tu selagi demand bagus, cetak first. Biasa kita akan print, kalau sebelum pandemik, kita akan satu buku 3,000 kan. So 3,000 buku ni, 3,000 naskah buku ni,
dia terikat 3 tahun. Dalam 3 tahun tu katalah tahun pertama dah habis 3,000. Penerbit akan ulang cetak. Selagi penulis tak keluarkan surat untuk tarik semula karya. Jadi bagi saya benda ni juga sama dengan soalan nak cetak dalam bentuk e-book ni. Maksudnya, sekejap saya nak tengok. Saya punya nota sikit. Okay. So, benda tu kena clear. Kena clear dengan penerbit. Sebab biasanya dalam perjanjian akan cakap tidak boleh mengeluarkan semula dalam bentuk elektronik ke apa ke. Benda tu ada dalam term tu, ada dalam perjanjian antara penulis dengan penerbit. So kalau betul dah clear benda tu, dan even kalau tak sampai tempoh 3 tahun pun, bagi saya sekarang ni penerbit sangat fleksibel. Dia dah tak terikat sangat dengan benda tu selagi penulis ada alasan yang kuat lah nak tarik semula karya sebab kata nak terbit semula dalam bentuk e-book. So secara asas jawapan tu yang boleh, boleh. Soalannya jawapannya boleh dan dia kena clear tentang hak cipta tu lah. Itu je bagi saya sebab kalau benda tu tak clear, takut-takut dah dalam perjanjian tu tulis tak boleh diterbit semula dalam apa keadaan, dalam apa medium, e-book ke, buku lain, ke cover baru ke. Benda tu tak clear. Dia akan jadi masalah dekat siapa yang terbit semula tu lah. Kalau memang dalam pengetahuan penulis, ada kemungkinan boleh kena orang cakap saman lah. Tapi kalau benda tu dibuat tanpa pengetahuan penulis, itu orang yang terbit semula tu lah akan bertanggungjawab. Tapi nak selamat, benda ni kalau betul dari sudut contoh Anis sebagai penulis, kena clear dengan penerbit. Tapi kalau memang Anis punya sendiri, benda tu tak ada masalah lah. Boleh terbit semula dalam bentuk e-book. Even nak buat, bukan e-book je, nak buat movie ke, short film ke, terpulang nak buat drama ke. Sebab karya tu 100% milik Anis sebagai penulis. Itu contoh. Okay. Harap menjawab. Soalan. Okay, seterusnya dari Anis Mardia juga. Sekiranya e-book tiada sambutan, adakah ada risiko dari segi kewangan atau risiko-risiko yang lain? Okey. Bagus soalan. Anis student ke ni? Kawan-kawan ke? Okey Anis, terima kasih soalan yang membina lah bagi saya soalan ni. Dia tiada sambutan kan. Itu yang saya cakap, bila buku fizikal antara ni, saya cerita buku fizikal lah. Memang akan ada risiko yang sangat besar dari sudut kos cetak. Tapi dari segi kewangan, kalau untuk e-book ni, ada kos. Sebab nak set up macam saya cakap tadi, saya ada kedai buku digital saya kan. Kos saya lebih pada set up tu lah, kedai buku digital tu. Benda tu ada kos. Ada benda, ada duit perlu dikeluarkan kat situ. Risiko lain bagi saya, kalau benda tu tak laku, masa kita terbuang lah. Tapi dia senang cakap, hampir kata tiada lah. Sebab memang kita nak buat benda tu, kita kena creatively keep promote lah kita punya e-book tu. Untuk cover balik, mungkin kita punya target audience tak kena, cara pemasaran kita tak kena. Sebab contoh macam yang kedai buku digital yang saya ada sendiri, komuniti yang kami buat ni, dia boleh orang cakap terus share dekat Facebook ke, Twitter ke, LinkedIn ke, kat mana yang kita nak share kita punya link tu. Even kita blast dalam grup WhatsApp ke apa semua. Tapi kalau buku digital, memang benda ni sangat berisiko tinggi lah. Sebab saya sangat yakin, percaya, insya-Allah e-book ni dia punya kos dari sudut kewangan, kalau tak ada sambutan ni hampir tiada lah. Untuk saya yang saya nak cakap pun, saya baru hampir 2 tahun. So cakap saya buat, saya tak nampak lah kerugian kat situ. Tinggal lagi mungkin kalau saya punya e-book tu tak berapa nak laku, saya sendiri yang tak kerja promote. Tu je yang saya nampak kat situ. Tapi selagi mungkin yang antara best seller saya itulah tadi, cara mudah buat e-book tu. Mungkin sebab pertama tajuk, yang kedua sebab orang nak tahu the simplest way nak buat e-book kan. So benda tu mungkin juga main peranan, dan itu yang menarik tentang e-book lah, yang boleh saya cakap. Mungkin kalau e-book kita tak ada sambutan, kita boleh tukar cover tu ikut suka kita. Kita ubahlah memang designer yang power. Sebab kita balik pada kata-kata klise yang cakap don't judge a book by its cover kan. Benda ni sebenarnya
satu penipuan lah jaga kan. Kalau orang cakap tengok buku tak tengok cover tu, mungkin untuk komunikasi hubungan manusia betul. Tapi untuk buku secara harfiah literally memang kita akan tengok cover. E-book pun sama. So mungkin cover kita tak kena sebab kita nak kat course macam saya buat sendiri. Saya rasa lawa. Orang lain tak lawa. So lalas bila rasa tak okey lah. Aku buat cover baru. Nak buat cover baru, saya upah pada yang ahli. Orang yang memang designer power. Contoh kalau kita ambil, saya izinkan saya petik contoh macam kita ada penerbit Tabiah Sentap. Cover-cover dia kan lawa-lawa kan. Macam movie lah orang cakap. Itu bukan orang yang jenis buat guna Canva apa. Photoshop yang memang power lah. AI ke apa semua power lah. Siap shooting semua. Itu kena ada cost kat situ. So bagi saya buku yang kata istilah tak ada sambutan ni, bila tu, ni saya sertakan jawapan untuk promote balik lah. Buat balik cover tu, kasih lawa, upah pada yang ahli kan. Tajuk pun mungkin boleh buat tajuk yang lagi orang cakap menangkap audience yang kita nak. Dari sudut kerugian tu insya-Allah tak adalah kalau memang kita buat pun kos tak banyak kan. Tapi bila kita dah buat cover cantik, apa tajuk pun lawa, memang insya-Allah benda tu boleh jual balik lah. So risiko untuk e-book simpulnya boleh kata tak ada lah. Yang saya dah rasa saya lalui, tak ada. Okay, next. Anis juga ke? Okay, next dari Liana Bakri. Soalan dia, pada zaman yang moden ini, apakah pendapat Tuan jika sekolah-sekolah di Malaysia menggunakan buku digital ataupun e-book untuk sesi pengajaran dan pembelajaran? Sekejap izinkan saya WhatsApp sekejap. Ada orang. Sekejap Okay, baik. Sorry. Okay, sorry. Okay, so soalan tentang sekolah gunakan e-book. Okay, so terima kasih. Pertamanya terima kasih Liana. Jadi bila kita sebut sesi perkongsian ni, saya harap audience pun okey. Kita punya sesi ni santai, tak terlalu formal sangat kan, tak terlalu skema. Jadi untuk soalan ni, ini peribadi saya lah kan. Dia bergantung pada accessibility lah. Kemudah capaian, keboleh capaian kepada teknologi itu sendiri. Memang secara orang cakap kita nak ambitious kita kalau boleh nak macam ni kan. Tapi balik pada teknologi itulah. Tak semua keluarga lah kita melihat secara umum kan, mampu untuk memiliki gadget kan. Lagi pula kalau macam saya pun dah jadi ibu bapa, ada anak yang kalau boleh, orang cakap bukan kalau boleh, kalau yang lebih daripada seorang kan. Jadi benda ni saya nampak lebih pada kemampuan di pihak ibu bapa, sekolah menyediakan platform untuk e-book tu sendiri. Jadi memang dia satu benda yang sangat bagus lah. Contoh, saya nampak satu contoh macam sekarang ni. Kalau dah ada gadget ni, contoh kita dah boleh live apa semua online apa semua. Dan benda-benda buku pun kita dah tak payah nak pergi library, boleh access tu. Tapi pangkalnya saya nampak benda ni lebih pada kemampuan untuk student tu menggunakan teknologi ni. Untuk saya nampak benda ni memang sangat bagus. Dan sangat bagus dan perlukan pantauan lah. Pantauan daripada ibu bapa dan cikgu. Sebab budak-budak ni takut bila dah galit dengan gadget ni, 10-20 minit, mungkin setengah jam paling lama dia fokus pada gadget dia dengan pelajaran dia. Tapi lepas tu benda lain dia buat. Kita tahu lah YouTube, benda-benda macam-macam lah. Kalau kita tak pantau dia. Pertama, jawapan saya, keboleh capaian tadi lah, kemampuan untuk sediakan platform untuk baca secara e-book, untuk baca e-book ni. Yang kedua, bila benda tu dah ada, pantauan lah. Memang benda ni bagus. Tinggal lagi dia perlu dipantau. Perlu ada orang yang memerhatilah, guide budak-budak ni, student ni untuk gunakan e-book yang betul. Takut sebab memang kita tahu sekarang ni bahan bacaan macam-macam. Even komik online pun kita tahu boleh baca sekarang ni semua. Dengan lagi komik ni pula dia banyak pula genre dia.
ada yang tak okey. Jadi benda-benda macam ni perlukan pantauan. Itu jawapan saya untuk soalan Liana. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya daripada Ahmad Zarif. Pada kebiasaannya, platform manakah yang selalu digunakan untuk menerbitkan buku digital? Okey. So kalau yang kat Malaysia ni, biasa yang saya perasan e-Central. Dia terbit, lepas tu jual kat situ lah. Even macam kami pun, kalau galeri ilmu ada juga e-book. Jual dekat Google Play Books dan juga Apple Bookstore, Amazon. Tapi kalau macam yang saya join ni, kita create sendiri. Komuniti kami create sendiri. Kami buat sendiri, setiap orang ada kedai buku digital sendiri. Jadi bila ada kedai buku digital sendiri, saya berkuasa penuh lah saya cakap. Nak kontrol kat kedai buku tu, saya letak buku apa macam saya dah explain tadi. Tapi kalau secara umum yang tak berbayar, adalah kos dia. Bila kat situ tolaklah persen-persen untuk dijual kat macam e-Central tu, ada persen apa semua. Tinggal lagi benda tu tak sangat meriah lah. Kita tak boleh nak hias kedai buku kita tu macam mana. Tapi kalau yang berbayar macam yang saya dapat, saya boleh upload suka hati saya. Term tu kan kira bahagian saya lah. So biasanya kalau Malaysia, e-Central. Boleh cari e-book kat e-Central. Okey, ada juga lelaki Ahmad, terima kasih soalan. Next. Seterusnya daripada Muhammad Khairuddin Hizani. Bukankah e-book lebih mudah terdedah kepada pencuri digital ataupun cetak rompak ke macam mana? Ya, betul. Khairuddin Hizani. Dia mudah bila cara terbit tu kita tak ada ilmu lah senang cakap. Itu yang juga menjadi isu sebelum saya join nak buat kedai buku digital ni. Sebab kita tahu bila dah PDF tu orang beli sekali, macam buku, mungkin kawan pinjam buku jadi lunyai. Tapi e-book dah dapat tu boleh share. Orang cakap nak share berapa ramai boleh. Tapi sekarang ni kalau perasan pun, dia akan ada satu, saya nak cerita pun pasal ni bab teknologi kan. Saya cerita faham saya lah. Macam yang kami punya ni, kita akan ada password. Satu e-book, satu password. So setiap kali nak forward, kalau dia nak forward tanpa pengetahuan saya sebagai penjual, password yang kita bagi tu, kita akan letak nombor telefon. So orang tu akan dapat nombor telefon dan ada maklumat peribadi lah. So kalau dia sudi berkongsi maklumat peribadi dia dengan kawan-kawan dia lain, tak kisah lagi lah. Tapi kalau benda tu dapat tahu kat orang lain, satu benda yang kita tahu zaman scam kan, sangat bahaya untuk dia lah. Tapi memang kita akan ada satu orang cakap security untuk pastikan e-book kita ni tak semudah-mudah untuk di forward dan untuk dicetak. Kita akan ada bahagian teknikal lah. Itu ada dalam komuniti kami, ada orang cakap kita punya IT punya part. Dia akan pastikan benda ni tak boleh dicetak dengan tanpa izin kami sebagai penjual. Itu untuk yang kami. Untuk e-Central apa semua, e-book yang lain ni saya tak pasti dia buat macam mana. Tapi kira kalau kita tak buat ikut sistem yang betul, memang kemungkinan yang Khairuddin cakap ni betul lah. Dia akan lagi mudah orang forward, cetak rompak apa semua. Tapi Alhamdulillah untuk platform yang saya buat ni, dia ada password dia dan memang setakat ni memang Alhamdulillah selamat lah. Dan memang IT tu akan tambah baik. Dia punya sistem security tak memudahkan kami punya e-book ni di copy paste, tak di edar. Macam tu. Okey, moga menjawab. Khairuddin Hizani. Lawa gambar. Okey, soalan daripada Hakim Fatah. Mungkin ada antara kita, khususnya kami sendiri sebagai pelajar yang berminat untuk menghasilkan e-book untuk mencari sedikit pendapatan. Apakah tips-tips penting yang boleh Tuan kongsikan bagi mereka yang berhasrat mengeluarkan e-book bagi menerbitkan karya mereka? Okey, terima kasih Hakim Fatah. Cantik, semua lelaki dah tanya. Tadi awal semua perempuan kan. Okey, so jap Okey, so
benda ni untuk jawapan saya sebagai editor, kalau orang tanya, pertama sekali saya akan cakap benda ni nak tak nak kena mula. Memang kena mula. Maksudnya kena mula menulis lah. Dan kalau yang dah mula menulis tu, mula mengumpul. Kumpulkan bahan penulisan tu. Dan soalan Fatah ni juga bagi saya, dia kait dengan satu soalan. Orang bila jumpa editor dia akan tanya, Tuan, buku apa saya nak tulis? Buku apa yang pasaran nak sekarang ni? Jadi saya akan tanya balik soalan tu dengan soalan juga. Saya akan tanya balik, siapa yang nak beli buku awak? Maksudnya, nak tak nak, kalau buku kita buat tu bukan untuk simpanan peribadi, untuk kepuasan diri, untuk terapi, bukan untuk kita sendiri baca. Memang kita purposely nak jual, nak jana duit macam soalan ni. Kita kena kenal siapa audience kita. Kena tahu target market kita. Contohlah ambil contoh Hakim ni. Hakim melukis komik kan. Ada komik. Dan biasa orang yang buat buku, yang saya perasan, dia bila ada demand, orang cakap, kau bila nak buat buku, kau bila nak buat komik, bila nak jual, bila nak ni. Macam sekarang ni kita alhamdulillah kalau komik ni kita ada macam platform webtoon kan. Kita tahu webtoon, komik English yang boleh publish online kat situ. Even kalau buku, saya tak ingat apa nama dia. Boleh baca buku online. Lupa pula nama website tu. Maknanya bila bacaan kita punya perkongsian penulisan kita tu banyak orang share, banyak orang komen. So benda tu kita boleh nampak demand kat situ. So nak tak nak bagi saya, kalau untuk orang yang nak buat e-book ni, dia kena dah mula dia kumpul dan kenal siapa kita punya pembeli atau pembaca sasaran tu. So nak tak nak kita kena supply ikut apa yang orang demand lah. Kena tulis apa yang pasaran nak lah. Kita tak boleh lah nak shot sendiri apa semua. So dah siap tu, tulis dalam Word, compile, the best, layout kasih cantik, cover kena lawa, tajuk kena betul-betul catchy orang cakap kan. So benda tu kena belajar dan kena buat lah, kena mula buat. Sebab macam saya punya komuniti ni memang kami ada orang cakap pelajar yang menulis, pelajar yang melukis, yang buat secara online. Memang diam-diam dia dapat jana income lah. Ada tu the best student, dia kongsikan tip-tip belajar, macam mana nak score periksa, nak score exam semua. Jadi benda tu kita kenal diri kita, apa kelebihan kita. Contoh Hakim minat mancing kan. Tahu lubuk yang mana okey semua, teknik mancing apa semua. Contoh nak kongsi pasal mancing. Boleh kumpulkan benda tu, letak pula gambar yang memang real, gambar Hakim pergi pegang ikan yang orang cakap, ini bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng kan. Pemancing yang wow kan. Ambil contoh, saya suka contoh antara buku yang saya tertarik, Travelog. Kalau pernah dengar Travelog, saya tak ingat pula nama dia tu. Arshadi. Mio. Nama penulis tu Mio Farid Arshadi apa. Saya tak ingat. Dia student umur 25 tahun waktu tu lah. Dan dah pergi ke 35 negara. So sebagai student, mana dapat duit tu? Dia kongsikan dalam dia punya buku. Memang zaman dah boleh rentas ni, sebelum ditutup balik ke apa ni. So buku tu memang waktu yang sebelum pandemik tu, memang best seller lah. Even dia dapat pergi haji, dia compile pula buku pengalaman pergi haji usia muda dalam buku dia. So benda-benda yang kita ada kelebihan, saya nampak kat situ kita boleh compile untuk buat e-book kita. Dan macam saya bagi tahu dalam cara mudah tadi, yang menarik e-book ni dia tak perlu tebal-tebal. 35 tu paling basic lah, paling nipis. 50-60 just nice, paling tebal 100 muka surat. So kena letak gambar banyak yang sangat best, layout kena cantik, cover dengan tajuk, itu main peranan. Okay. Even lepas ni kalau saya boleh kongsikan bengkel penulisan pun banyak sekarang ni. Bengkel online. Kalau bagi yang betul-betul berminat, InsyaAllah saya boleh bagilah event-event berkaitan dengan penulisan pada admin nantilah, untuk share dalam grup korang. Untuk mereka yang betul-betul serius nak buat e-book,
So siapa-siapa pun dalam ni, lepas ni kalau dah berkawan dengan saya tadi, nama saya punya Facebook di Syam dah, boleh add, boleh PM tepi. Kita sembang kasi jadi. Okay, Izzati. Next soalan. Okay, next daripada Anis Nabila. Tuan, saya ada soalan. Apakah ada kriteria bagi kami yang nak buat e-book dengan Tuan? Okay, kriteria korang nak buat dengan saya. Okay. So macam saya punya kedai buku ni memang saya open jugalah. Siapa-siapa yang nak meletak karya korang kat kedai buku saya, memang saya sangat alu-alukan lah. Nanti dah siap e-book, letak kat kedai buku saya bagi link, korang share lah, pandailah nak promote macam mana. So nak cakap kriteria ni, kita berbual dulu lah. Saya nak kenal dulu apa buku yang korang nak buat. Nak buat komik ke, nak buat puisi ke, nak. Sebab korang yang lagi kenal siapa audience, siapa kawan-kawan, siapa yang nak beli karya korang ni. Benda tu insyaAllah saya boleh guide lah untuk orang cakap. Paling kurang dalam penulisan ni dia kena ada, kita tahu kan, 5W1H kan. What, when, where, why, who, how. Penulisan kita ni dia ada solusi untuk satu masalah yang orang cari kan. Dia bukan sekadar shot sendirilah yang macam angin lalu, tak ada apa. Tapi kalau benda tu ada manfaat, orang cakap boleh kongsi jiwa, kongsi rasa pun okey juga kan. Macam saya perasan juga jenis yang banyak main quote apa semua kan. Puisi zaman moden ni dia tak macam dulu terlalu puitis. So benda-benda macam tu saya terserah pada siapa-siapa yang nak terbit dengan saya. Kita boleh bincang kat tepi. So saya nak tahulah apa karya nak dibuat tu. Kalau dah ada, kita bantu untuk tambah baik. Itu memang kerja editor lah. So setakat kriteria untuk yang saya boleh kongsikan, beranikan diri PM WhatsApp saya tepi ke apalah. Korang kena mula dulu lah. Saya takkan cari korang sebab saya pun tak tahu siapa yang nak buat, siapa yang tak nak buat kan. Biar kita sama-sama, istilahnya simbiosis lah. Sama-sama dapat manfaat kat situ. InsyaAllah. Okay, next. Ini dia yang saya cakap ni, community. Ni soalan daripada audiens. Daripada Nora Harun. Tuan Amir, Tuan Amir adalah juga penulis e-book di MSGA. Dia kawan-kawan saya. Dr. Nora ni, doktor pun menulis. Kalau korang macam tadi pensyarah, Dr. Adi, pensyarah pun ramai. Dr. Nora pun salah seorang. Dia salah seorang penulis. MSGA, Master Shiro Global Academy. Ini yang maksud saya, komuniti yang saya masukkan tadi lah. Dr. Nora dah sebut, alang-alang tu boleh type nanti dekat Facebook, dekat IG, ada benda ni. Master Shiro Global Academy. Saya nak type sini pun tak tahu nak type kat mana. Sekejap, saya buka kat Facebook kot. Okay, sekejap saya tulis tu Risha Hamzah tu saya lah yang komen tu nanti. Okay, so ini yang saya masukkan. Memang komuniti yang sangat committed lah berkenaan dengan e-book. Tu nampak tu. Okay, next. Rasa Dr. Nora ada soalan lain tu. Okay, ni saya baca komen ni saya tu, Risha Hamzah tu saya. Master Shiro Global Academy. Risha Hamzah. Apa ni, siapa-siapa yang betul-betul minat nak buat e-book, boleh kita berkawan kat Facebook, boleh PM tepi, kita boleh bantu. 35 muka surat. Saya ingat memang sangat senang lah kot. Okay, next. Kalau ada soalan. Tu dia. Jom tulis e-book. Betul, doktor. Terima kasih, doktor, join kami malam ni. Diorang ni student ni, doktor. Usim. Betul? Betul. Nak tanya balik boleh tak? Nak tanya Izzati boleh tak?
InsyaAllah boleh. Sesi santai kan. Apa nama okey. kursus ni tadi? Bahasa Arab dan Kesusasteraan Islam. Bahasa Arab Kesusasteraan Islam. Yang kursus tu apa nama? Kursus Sekejap, saya baca kat dia punya Industri Karya Kreatif Baharu di Malaysia. ya Dia betul. punya subjek. Itu subjek. subjek ke apa? Okey. Ini kira elektif lah. So, saya nak tanya balik lah. Jadilah salah seorang wakil lah, mewakili yang lain. Kenapa join ambil subjek ni? Okey. Bagi saya nak, sebab kan saya dah belajar dalam bidang Arab, jadi saya nak ceburi dekat bidang yang lain juga, nak tengok lah kan untuk bidang lain macam mana dia punya itulah vibe tu semua. Itu yang korang kena buat live ni lah. Lagipun saya minat lah dengan karya kreatif ni. Ya, sebab saya nampak memang benda ni satu demand lah, cakap untuk macam sekarang ni lah, kita FB Live. Macam saya kalau lepas dah FB Live ni, saya nak jemput jugalah korang yang ada, rasa semua ada IG lah kot. Saya salah seorang admin lah dekat IG Galeri Ilmu. Dekat IG TV tu insyaAllah kalau scroll tu boleh nampak lah muka saya. Itu saya buat konsep yang saya cakap sekarang ni. Kami promote buku dekat IG Live. Lepas tu benda tu kita save terus dekat IG TV. Kita buat konsep capsule. Capsule ni maksudnya kita buat dalam 10-15 minit je. Tahun ni Alhamdulillah kita last year kita ada 4 buku. Buku motivasi baru. Apa nama dia? Allah Sayang Kita, Rezeki Dari Langit, Kerana Syurga Itu Manis, dan juga Pesan Buat Hati. 4 buku motivasi ni saya dah buat IG Live dengan penulis. Kita kupas bab by bab. Mungkin boleh bagi idea lah kalau korang nak jemput penulis ke apa lepas ni, untuk next, untuk junior ke apa, untuk deal saya boleh bantulah untuk sebab alang-alang nak bercerita tentang karya kreatif kan. Macam saya penerbit dan juga editor. Mungkin lepas ni kalau nak jemput penulis ke apa semua, itu memang kawan-kawan kami lah dalam industri. Dan benda tu dia dah tak macam dulu tau. Dia dah macam penulis dah tak boleh introvert. Dia tak boleh behind the scene, tak boleh ghostwriter sangat. Ada lagi yang boleh macam tu, yang tulis copywriting apa semua. Tapi untuk buku yang contoh buku fizikal yang memang nama dia sebagai penulis, nak tak nak dia memang kena promote buku dia. Ada satu kes yang bagi saya kagum, contoh macam Temen kan. Sampai sekarang orang tak kenal siapa Temen tu kan. Nampaklah muka tapi dia blur kan. Itu memang rare lah kes macam tu kan. Tapi even kalau kita petik macam Hilal pun, dia menjual dia hari-hari promote. So kalau nak dapat live dengan penulis buku pun, insyaAllah saya boleh aturkan jugalah benda tu. Ni saya offer jugalah dekat korang yang lepas ni kalau nak buat live ke apa, boleh tengok kat IG TV Galeri Ilmu. Dan sebelum saya lupa, ini kita cerita pasal buku digital sebelum kita serah dekat siapa nama Ustaz Zarudin, pun salah seorang bekas penulis Galeri Ilmu. Rasa buku dia dah habis dah dengan kami. Bukan susah nak faham. Tapi saya search dekat Shopee ada lagi. Mungkin pre-love ke. Kita ada event, kami ada event dekat Pesta Buku dan Komik Seremban. Sekarang ni sedang berlangsung sampai 30 Januari. Tu siapa yang nak dapatkan feel Pesta Buku, sebab kita tunda patutnya Pesta Buku 11 Februari. Tapi sebabkan PWTC guna untuk PPV, vaksin booster kan. So benda tu kita anjak bulan 6. Bulan 6 lambat sangat. Kita buat pesta buku kecil dulu. Pesta Buku dan Komik Seremban. Siapa-siapa yang nak balik kampung Seremban ke boleh singgah lah dekat Tesco. Tu iklan detail ada dekat Kedai Buku Radikal. Sekejap saya tunjuk. Ni kita promote kawan-kawan kita lah. Sekejap Kedai Buku Radikal saya kongsi. Ni. Boleh up komen saja Izati dekat situ. Yes. So detail lah dekat situ.
dekat Facebook Kedai Buku Radikal. So situ boleh jumpa penulis, Pian Habib, orang baca buku. Hari ni banyak event. Kartunis, majalah hujang semua ada. Kami pun ada letak buku kat situ lah. Komik boleh, buku komik Gorak Syaitan. Siapa-siapa yang pernah baca majalah Asuh dulu pun ada. Okey, kalau ada soalan, macam mana? Next. Oh, ada. Okey, ni soalan terakhir daripada Auza'i Aiman. Seperti yang kita tahu, kebanyakan orang pada masa kini masih kurang pengetahuan tentang e-book. Jadi, apakah cara terbaik untuk memperkenalkan e-book dengan lebih meluas kepada orang awam? Orang ramai lah. Okay. Sempena jemputan daripada Yusim ni, Auza'i Aiman, saya boleh cakap ini cara terbaik lah. Promote e-book melalui sharing session macam ni. Kena selalu buat. Dia tak perlu cakap macam kita buat ni mungkin sejam, bukan sejam. Kau 9 sampai 10, 12, 10, 11, 12. 3 jam, nak 4 jam kan, 3-4 jam. Mungkin kita kena buat benda tu konsisten setiap hari dalam 10-15 minit je. Sebab kita ambil pendekatan paling latest. Kita tahu semua orang tahu benda ni, TikTok kan. TikTok pun kalau kita tengok video tu 5 minit kan, maksimum kan. So boleh promote kat situ lah. Antara yang kalau antara yang daripada MSJA kat ni, Pak Uteh. Saya tulis. Dia famous kat TikTok tu. Up sikit nama dia. Korang yang ada TikTok boleh tengok kat situ. Komen saya Izzati boleh up tak dekat skrin. Ni. Pak Uteh ni pun dia penulis e-book juga. So dia banyak share tentang tip rumah tangga. Ni siapa-siapa yang macam kami yang dah berumah tangga. Even korang yang nak kahwin pun cantik lah. Boleh join TikTok ni, boleh tengok. Dia pun promote dia punya e-book kat situ. So tunjuk balik soalan tadi, Auza'i tu. Nak kasih apa tadi? Lebih meluas. Yes. So memang kena selalu kenalkan lah. Kena selalu market lah. Kita ambil contoh, saya ambil brand yang besar, Maggi, Milo kan. Saya rasa benda tu memang dari korang tak lahir pun dah ada. Sampai sekarang hari-hari ada. Memang marketing kena buat lah. So e-book ni pula benda tu kena buat jugalah. Ambil konsep yang sama lah. Hari-hari kena buat. Tak perlu lama tapi setiap hari. Dan kalau untuk buku fizikal pula, dia seharusnya sebaiknya kena ada buku digital juga. Melainkan dia adalah satu-satu lah. Dia tak nak ada buku digital. Tapi sebaiknya kalau dah ada buku fizikal, terus buat dalam bentuk buku digital. Okey, rasa macam ada soalan lagi kot? Ada lagi? Okay, tak ada. Adalah soalan. Adakah e-book boleh sekadar buat PDF dan tiada sistem-sistem yang lain? Ada. Tu yang kalau tengok kat slide saya tadi tu, memang saya ada bagi tahu. Dia punya format selain daripada PDF kan. Ni tadi kalau boleh tunjuk slide saya, buka balik. Kalau boleh buka slide. Lagi next sebelum slide 11. Slide 11. Back. Tu. Yang saya tahu pun PDF lah sebenarnya. Tapi sebenarnya tu dia. Kalau Google dia akan cakap tu konsep apa format lain. EPUB, MOBI, AZW, KFX, PDB, HTML. Tu. Tapi yang sangat mudah dan orang biasa PDF lah. Cuma saya rasa yang saya nak kongsi kat sini, mungkin juga soalan yang selalu orang tanya, buku fizikal dengan buku digital ni, dia memang sama ke dia ada perbezaan? Maksud saya dari sudut konten dia. Mungkin kat tadi saya dah bagi tahu. Contoh kalau saya ada buku fizikal, saya 100 muka surat. Tapi kalau saya nak masukkan jadi e-book, 100 okey lagi. Kalau yang jenis 2 ke 300 muka surat kan. So bila nak jadi e-book, kalau dia nak terus banyak macam tu, dia jadi macam letih lah orang nak baca sekaligus. So cadangan kami di MSJA, kami cadang benda tu pecahkan. Kalau kata 200 muka surat tu pecah jadi 3.
70, 70, 60 contoh macam tu kan. So dia bersiri lah, dan bila jual pula lagi banyak untung lah. Sebab kalau 200 muka surat di fizikal mungkin RM20. Tapi kalau e-book tadi tu kita cakap katalah 70 kita jual RM10. Dah untung 10, 10, 10, RM30. Dah untung RM10. Beza kat situ kan, contoh. Ini dari sudut kiraan. Dari sudut harga pula, ada juga orang tanya, harga e-book ni siapa tentukan? Dia bergantung kepada konten kita lah. Kita value yang kita rasa layak untuk ilmu yang kita kongsi dalam buku tu. Nak jual lagi mahal, terpulang. Cuma macam kami, kalau macam MSJ, memang kita letak harga paling basic RM8 lah. Kita jual ikut currency USD, kita letak 2 USD kat situ. Sebab kita nak jual worldwide kan, kita bukan sekadar jual kat Malaysia, kita nak mudahkan pembeli daripada Indonesia, Singapore, UK apa semua, kita letak kat USD kat situ. So paling kurang 2 USD untuk harga e-book dekat MSJ. Tapi untuk platform lain macam eCentral ke, Google Play Book ke, Apple Book ke, terpulang nak jual RM1. Nak bagi free pun, kami pun ada juga dekat, kalau pergi kat Andy Bookstore pun ada juga e-book percuma. Boleh lah search, ada ruangan kat situ untuk free e-book. Ada step by step kita ajar macam mana nak purchase, nak dapatkan e-book free tu. Okey, Hishamuddin Ahmad. Terima kasih. Ini pensyarah lah ya? Ya. Okey tuan. Ketua program. Tuan. KP. Okay. Sama-sama tuan. Saya pun rasa sangat teruja sebenarnya pagi ni. Dah lama tak berkongsi pasal e-book ni. So terima kasih juga sudi jemput saya. Moga apa saya cakap ni tak melalut sangat. Ada ni lah. Ada manfaat lah untuk Fakulti Pengajaran Bahasa Utama. Even kalau lepas ni kalau nak buat bengkel pun yang lagi proper, boleh. Saya boleh arrange lah dengan kawan-kawan penulis yang lagi real lah cakap. Macam ni saya seorang. Ni kalau nak buat program satu hari ke apa, kita boleh bincang insya-Allah. Sebab saya tahu insya-Allah ada korang yang betul-betul ada bakat. Tinggal lagi benda tu tak dibukukan lagi. So keep in touch insya-Allah. Terima kasih banyak. Okey, baiklah. Selesai sudah sesi soal jawab kita. Sebelum program ini berakhir, apakah kesimpulan ringkas ataupun harapan tuan untuk kami semua yang hadir pada pagi ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So membaca memang satu benda yang diperintahkan lah. Satu benda wajib lah. Satu benda wajib yang memang kita semua kena buat. Utamanya baca Quran. Dan pecahan daripada Quran tu lah terhasillah bacaan-bacaan lain lah. Buku fizikal, e-book, kitab kan. Dan benda ni kita kena ada sikap keterbukaan lah maksud saya. Walaupun dulu macam saya cakap 10 tahun dalam industri buku fizikal, tapi bila datang pandemik, benda yang saya tak sedia lah sebenarnya. Dan bila benda tu datang memang impaknya sangat mengejutkan lah. Tapi pasti ada pilihan yang lain selagi kita hidup ni kan. Jadi dia kena adapt. So walaupun kita suka buku fizikal ke apa ke, kita kena balance lah. Maksud saya ada peluang dan ruang, contoh macam sekarang ni. Contoh macam Adi yang bertanya nak jadi penulis, nak buat jana, terus buat. Lepas ni dalam 2-3 hari ni kalau boleh terus DM saya. Dia sebab dia kadang biasalah benda-benda motivasi ni, saya boleh kata ni macam motivasi jugalah. Dengar waktu ni memang semangat. Tapi kalau kita nanti dia jadi lupa lah tak buat. So nak tak nak terus kena action, dan bila ada peluang macam ni grab lah. Sebab kita tak biasa, tak selalu jumpa ni kan. Jadi apa yang contoh macam slide tadi pun insya-Allah saya izinkan jugalah. Kalau korang nak share ke apa, benda-benda yang ada manfaat boleh kongsikan. Dan kalau nak tahu detail, macam saya bagi tahu, add friend apa semua, PM, kenalkan diri. Ni salah satu tip yang saya boleh kongsikan. Apa-apa pun kalau nak approach penerbit ke editor ke apa ke, kenalkan diri. Jangan tanya soalan siap-siap kan. Kenalkan diri, greeting dulu kan. Tu antara benda yang asas lah. Baru tanya. Lagi-lagi pula kalau untuk urusan yang memang formal, sebaiknya waktu pejabat. Tu.
Itu yang saya boleh bagi tahu lah. Sebab kita nak pastikan waktu orang tu tak terganggu di luar waktu pejabat, dia ada waktu lain kan. Contoh macam ni tak apa. Macam memang saya dah sedia untuk bagi talk hari Sabtu ni. So apa yang dikongsikan tadi tu berkenaan buku fizikal dengan digital ni, teruskan membaca dan teruskan berkongsi apa yang kita ada, dan jangan orang cakap pandang rendah diri sendiri. Kadang kita rasa macam layak ke aku nak kongsi, layak ke, itu semua tu mainan fikiran kita lah. Sebab setiap kita punya kisah ni ada manfaat untuk orang yang kita tak tahu siapa. So bismillah, apa-apa pun jalan je. Alhamdulillah, dengan berakhirnya harapan dari Tuan Amir tadi, maka berakhirlah talk kita yang pertama pada pagi ini. Terima kasih kepada Tuan Amir kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami. Dan saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesilapan, kekurangan sepanjang mengendalikan talk pada pagi ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada penonton yang setia mendengar hingga ke akhir talk kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk mengisi form yang disediakan. Tapi sebelum tu, suka saya ingatkan jangan pergi ke mana-mana dan terus bersama kami untuk talk seterusnya bersama panel hebat yang dengan tajuk yang juga menarik pada pukul 11 pagi nanti, insya-Allah. Di atas dahan burung tempur melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah datangnya dari saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.